Assalamualaikum, bertemu kembali dalam Sembang M&M. Saya Mimi Saleh dan Mak Hajarah Mak Saad. Hari ini kita bertemu sekali lagi ya. Selamat berpuasa dan selamat menyambut Ramadan kepada semua Mak . Jadi hari ini hari Ramadan yang kedua. Jadi kita terus pada kita punya topik lah Mak . Ya, boleh. Kita sebab dalam minggu ni lah kita tular ya satu kisah di mana sekeluarga yang netizen lah melihat satu keluarga ni miskin dan duduk melarat dan dikelilingi sampah sarap ya. Jadi bila mak melihat lah video dan gambar-gambar tu, apa mak punya pendapat? Mak rasa kesian sangat lah kan. Nombor satu, mak rasa kesian. Kenapa lah jadi macam ni nasib dia orang kan. Jirannya tak ada ke, anak-anak tak ada ke yang boleh bantu kan. Sampai kehidupan begitu, yalah kita boleh kata begitu melarat lah. Kenapa yalah dalam negara ataupun dalam masyarakat yang kalau kita tengok kan orangnya dah makmur lah. Kenapa ada keluarga ni kan yang jadi macam ni. Jadi di mana dia wakil rakyat dia kan, di mana yang pemimpin-pemimpin dia, ketua kampung, Tok Penghulu mana kan. Sampai macam ni sekali, dan pertubuhan-pertubuhan wanita dia mana kan. Tolonglah kan. Ni orang ni bukan lagi miskin ni, dah melarat sungguh kan kehidupan dia kan. Bantulah. Jadi dalam hati mak berkata macam tu lah kan. Nak rasa marah, bukan marah pada dia, bukan marah pada orang tu, marah pada masyarakat sekeliling dia kan. Sebab kita pun tak tahu, kita tengok gambar tu kita tak tahu the real story, apa yang sebenarnya berlaku kepada keluarga ni kan. Tapi Muni dengar lah mak kan, kisah keluarga tu sebenarnya bukan ni pertama kali dah viral. Ini bukan pertama kali lah. Beberapa tahun yang lalu pun keluarga yang sama juga viral. Jadi Muni pun tak tahulah kan. Tapi dalam keadaan, yalah macam mak tadi, mak menyentuh mengenai agensi kan, persatuan wanita, penduduknya. Tapi yang difahamkan juga bila Muni baca-baca lah komen-komen yang lain kan, memang masyarakat dah bantu, orang masjid pun dah bantu kan. Tapi bila dalam keadaan macam ni, bila benda ni diletakkan di media sosial kan, dia punya komen-komen netizen tu, dia start yalah, dia macam keyboard warrior lah kan, tapi berperang tanpa berdarah ni kan. Selagi dia tak berluka kan, cuma luka di hati je, macam-macam lah dalam netizen tu cakap kan. So yang macam mak cakap tadi lah, di mana wakil rakyat. Tapi kalau diikutkan memang orang semua dah bantulah keluarga ni kan. Jadi kalau mak melihat lah, katalah senarionya sebegitu, orang semua dah bantu, tetapi keluarga yang miskin melarat ni, kita ambil contoh sesiapa sajalah di luar sana kan, tak berubah-ubah juga nasib dia kan. So apa sebenarnya yang berlaku ni? Dia sebenarnya mak ingat bukan keluarga ni satu aja. Ni kebetulan kan pasal dia viral ni. Ya, maknanya bukanlah isolated case kan. Dah banyak kali tengok dalam ni kan, dalam keluar gambar-gambar ni kan, yang rumah anak dara yang kotor pun ada, rumah ini kotor pun ada. Maknanya yang rumah kotor bersepah-sepah ni bukan satu yang luar biasa lah kan. Tapi adakah disebabkan kotor tu mereka jadi miskin melarat? Oh tak, rasanya mak ingat macam ni. Ni bergantung pada sikap lah kan. Sikap seseorang tu lah. Jadi dalam keluarga ni, yelah mak tak boleh nak cakap lah kan, pasal kita tak tengok dan kita tak rapat dengan dia. Kita tak tahu the real story kan. Ni kita dengar-dengar je kan. Ya kalau masyarakat kampung tu kalau dah tahu dia macam tu, kena do something lah. Misalnya buat satu pemulihan lah kepada ketua keluarga dia siapa kan. Ketua keluarga dia siapa, dan bagi pemulihan lah, misalnya kaunseling ke apa ke, untuk mengubahkan sikap mereka tu. Ada sikap mereka tu malas ke, ataupun kita tak tahu dia tak ada kerja ke kan. Dia tak ada dia kalau kita susah hati ni bisa sini lah. Kalau kita menghadapi satu krisis dalam hidup kita kan,
tambah kalau kita tak ada duit kat long kan. Memang buntu long, memang gelap masa kita tak nampak masa depan kita kan. Kita tak nampak masa depan kita macam mana. Kita boleh jadi hilang pedoman dan kita tak nampak lagi di sekeliling kita. Kita tak perasan lagi. Ni keadaan kita kotor ke apa, kita tak perasan lagi. Ada juga yang orang miskin kan. Memang kebanyakan zaman-zaman mak dulu memang miskin. Macam mak duduk pun dengan keluarga atuk yang miskin juga. Tapi masa depan tu ada. Macam tok tu bela kambing lah, bela ayam lah, ada tanah, ada pokok kelapa. Jadi masa depan tu sentiasa ada. Jadi maksud mak, orang yang kalau kita melihat lah ini secara umum lah, umum sebab kami pun bukan pakar lah kan, bukan pakar psikologis kan. Kita pakar-pakar kita je. Pakar-pakar sembang ni kan. Tapi perkara ni harus psikologis take note kan. Take note. Sebab kenapa sesuatu keluarga tu daripada beberapa tahun hidup melarat dan sanggup duduk dalam sampah sarap. Sebab dia kalau orang normal orang normal dia tak buat macam tu. Mungkin dia orang kena buat kajian tau. Buat kajian, kumpulkan family yang melarat macam ni, yang balik kepada keadaan asal dia dan tengok apa punca dia. Ya, buat kajian lah, maknanya mereka buat kajian. lihat especially dalam yang agensi yang melibatkan pembangunan keluarga lah. Betul. So sebab saya selalu tonton di kalau kita tengok rancangan-rancangan di TV ada satu dokumentari tu bersiri mengenai hoarders Hoarders ni dia memang suka duduk dalam sampah sarap. So itu kami selalulah tegur mak kan. Mak dah jangan beli barang, ataupun mak jangan simpan-simpan lagi baju-baju ni kan, kasih ke orang. Sebab kami ni tonton TV itu kan. bukan hoarders, itu collector. Nampak tu. Ya. So di sinilah kami ada bincang mengenai yang kumpul-kumpul sampah sarap, quote and quote sampah sarap. Bagi kita, bila kita melihat sesuatu yang menimbun yang tak digunakan, yang kertas-kertas lah terutamanya kan, so kita anggap sebagai sampah sarap. Tapi kepada seorang penulis pencinta dia, pencinta buku, pencinta kertas kan, manuskrip menimbun tu, dia tak anggap itu kan. Dia anggap sebab itu maknanya itu harta dia. So kita juga tadilah kami bincangkan macam contoh orang suka simpan antik kan. So memang dia simpan antik. Adakah itu hoarders? Adakah itu itu yang kita bincangkan. Kalau dia collector dan dia simpan terurus, itu nama dia collector. Macam orang yang kumpul lukisan, kumpul buku, kumpul apa lagi kan, lukisan, buku, barang antik, ada yang kumpul stamp, ada kumpul mainan kan. So kalau dia kumpul secara tersusun, itu kita panggil collectors. Tapi bila dia dah bertimbun kan, tak tersusun, tak terurus, itu kita nampak dalam kategori hoarders. Dan hoarders dia memang ada penyakit. Saya tak tahu, ini kena tanya dengan psikologis lah. Mak baca-baca juga dia ada psychological problem sikit lah kalau hoarders ni. Sebab dia dah tak normal tau. Macam kita yang melihat ni pun kita rasa boleh ke dia duduk dalam sampah sarap bukan saja sampah sarap kan dong. Dia punya najis, macam najis binatang dia kan. Kemudian dia punya makan sisa-sisa makanan kan. Ini kalau boleh tonton hoarders HOARDER hoarders. Boleh tengok. Memang itu boleh sikap lihat. lah, sikap yang memerlukan bantuan daripada pakar untuk mengubah dia punya mindset. Tak tahulah apa benda yang dipikir kan. So itu. Macam bila kita kata mental illness kan. Jadi mental illness dia tak normal. So dia memang kena diubati. Jadi sama juga dengan hoarders kan, yang hidup dalam keadaan sampah sarap. Perlu ada pihak lah, perlu lihat dari segi sudut itu, dari sudut kesihatannya. Jadi maknanya dalam kalau kes yang keluarga tadi tu kan, so dia mungkin lihat dari segi macam-macam aspek lah. Maknanya dan banyak pihak perlu ambil tindakan kan, lah. Masyarakatnya kan, lepas tu agensi JAKIM, dari segi pembangunan keluarga ni, yang kebajikan keluarga kan. So itulah dari segi psikologi tu memang rasanya perlu seseorang ambil kenapa lihat. dia bertindak macam tu kan. Macam dalam kes hoarders yang kita lihat, kita tonton tu, untuk mereka pindahkan orang yang hidup dalam keadaan sampah sarap ni, seorang kaunselor memang ada sepanjang hari untuk
memastikan orang ni dengan sukarelanya pindah, bukannya dipindahkan. Sebab mereka tahu holders ni dia akan berpatah balik kepada keadaan dia yang asal, maknanya dalam hidup sampai sarap. Jadi mungkin itu yang berlaku. Ya, itu yang teruk lah Kak Long. Yang teruk ada juga orang yang tak suka-suka mengemas ni, itu dari segi yang sikit-sikit lah itu kan. Pemalas mak nama dia. Dan juga tu sikap lah kan, sikap mungkin dia brought up ke macam tu kan. Dia rumah dia bersepah lah kan. Rumah kita pun bersepah juga Kak Long. Kan tak payah cakap orang lah mak kan. Rumah kita itu sebab pun kadang-kadang kita tak boleh nak cakap orang, sebab rumah kita pun bukan bersih sangat. Mak ada satu kawan, ya Allah ya Rabbi, dia punya bersihnya. Kalau sawang tu tak sempat nak bergayut dekat rumah dia. Dia duduk je, dia nampak je bawah kerusi dia ada ni, dia terus ambil sapu, Memang dia obses lah tentang, so itu sikap orang yang bagus lah. Maknanya dia itu pula sampai peringkat obses kan? Obses sesungguhnya obses lah so kan. yang dari segi pengotor tu kan, bila kita kata miskin kerana pengotor, sebab ni banyak kategori lah kan, pengotor yang macam mana kan. So macam dari segi miskin tu pun kan, kita pernah lihat macam orang-orang asnaf kan, yang penerima zakat semua kan, Baitumal, lembaga zakat ada memberi bantuan kepada kelompok asnaf yang berniaga. Jadi mereka mengubah nasib mereka kan. Jadi di sini menunjukkan bahawa jika seseorang ataupun sekelompok orang nak berubah, merubah nasib dia punya sosioekonomi, memang boleh. Memang. Jadi dia punya isu sekarang ni, Muni nampak, dia bukan pasal pengotornya tu, tapi sikap dia nak berubah ke tak. Orang boleh tolong kan, zakat, Baitumal boleh tolong, tapi orang tu sendiri dia nak tolong diri dia ke tak kan. Jadi sikap dia kadang-kadang susah juga kita nak bentras dia kan. Kalau tak ada betul-betul istiqamah lah dalam kita punya usaha untuk mengubah nasib kita kan. Walaupun orang bagi bantuan ke apa ke, kita tidak kan. Sama juga macam kebersihan tadi, ini sikap kita kan. Sama ada kita nak bersih ke atau tidak kan. Jadi lagi satu mak ingat dia kena ada contoh teladan tu, dia kena tengok. Dia kena tengok kan rumah orang yang bersih ke, dia tengok macam mana dia duduk dengan orang yang bersih ke, pembersih macam mana kan. Daripada situ kita dia boleh belajar lah. Macam ni sebenarnya. Kadang dia tak pernah tengok dalam hidup dia kan. Dia membesar dalam suasana macam tu. Dia tak tahu macam mana yang sebenarnya yang dikatakan bersih tu. So itu yang part yang pihak orang macam agensi, kementerian ke perlu ambil tindakan. Maknanya bukan sekadar bagi makanan. Sekarang ni bila kita kata kita tolong orang, kita nampak dari segi makanan dan duit. Tapi bayangkan kalau orang ni memang jenis malas, makanan yang orang kasih ni pun dia akan buang kat tepi tempat tidur dia je kan. Jadi isu sekarang ni dia bukan mengenai miskin tu sebab kotor. Dia memang sikap dia tu. Kalau sekarang ni pun kerajaan punya berusaha nak suruh orang buang sampah, ingat tak? Kempen buang sampah kat mana? Suruh buang sampah dekat tong sampah kan. Itu pun nak kempen suruh orang buang sampah di tempat yang sebenarnya sesuai. Punyalah ini kena, dalam TV pun ada tunjuk ini plastik kat sini, ni apa botol kat sini, ni sampah kat sini, makanan-makanan kat sini kan. Kalau di hospital pun ada juga tong sampah dia. Ada tong sampah, satu untuk sisa makanan, satu untuk yang klinikal punya kan. Itu pun orang tak ini kan. Tapi Muni suka zaman PKP sekarang ni Perintah Kawalan Pergerakan ni. Saya suka melihat bagaimana orang semua membersihkan diri kan, basuh tangan, kalau ke hospital kan lap, dari segi kebersihan sangat dijaga. Mak tengok tu yang di mall, di satu mall tu yang sebelum dia orang masuk bertugas tu ada briefing, ada cuci semua kan, sembuh semua ubat-ubat kan. Jadi maknanya sekarang ni dari segi kebersihan tu diberi keutamaan lah. Jadi macam sekarang ni sepatutnya sebab bila Munia pernah baca lah somewhere kan, untuk mengubah seseorang, mengubah diri kita perlu buat sesuatu benda consistently, secara konsisten, istiqamahnya selama 21 hari. So
jadi sekarang ni PKP dah melebihi 21 hari kan. Jadi sepatutnya dah ada habit-habit baik yang telah diterapkan lah. So antaranya kebersihan kan, kita kawal pemakanan, kita kawal dari segi kita punya social distancing dan sebagainya. Jadi berbalik pada kita punya kisah tadilah, miskin kerana pengotor tu, mungkin kita setujulah sekarang ni ini mengenai sikap lah kan. Sikap. Jadi dia bukanlah miskin tu sebab pengotor, tapi kerana sikap tu. Kalau yang mild punya kotor ni itu sikap lah. Tapi kalau dah terlalu teruk sangat sampai sampah sarap tu, itu memerlukan tindakan lain, itu memerlukan bantuan. Sebab ni bukan ubah sikap pun tak mahu ni. Ni bukan pasal sikap ni. Ni kerana masalah mental lah kan, masalah yang mengganggu mereka lah yang kita tak tahu kan. Dia kena settlekan root dia. Apa benda masalah yang di dasar dia, baru semuanya akan berubah lah kan. So that's why bila kita lihat perkara kes-kes ekstrim kan, kita tak boleh nak generalizekan kes ekstrim kepada kelompok yang lain kan. Sebab dalam kes yang keluarga tu hidup melarat dalam sampah sarap tu, itu bagi Muni kes ekstrim yang seharusnya pihak perubatan lah ambil tindakan kan. Tak tahulah apa, tapi itu dah masuk tahap lain lah, tahap lain kan. Tapi bagi kita yang miskin tapi berusaha, sebab saya selalu lihat usahawan asnaf. Usahawan asnaf ni dia berusaha kan. Sebab kadang-kadang kita miskin kadang-kadang sebab tak dapat peluang kita berusaha tapi tak dapat peluang. Dan juga ni memang dalam kehidupan fitrah manusia ni, ada orang kaya, ada super kaya, ada orang miskin, ada orang sarhana. Ni memang ada dalam masyarakat kan. Memang tak ada di mana-mana negara pun, mak ingat tak ada orang yang semua kaya raya tak. Mesti ada yang miskin kan. Jadi kalau semua kaya raya semua jadi ni lah mak. Tak adalah nak rajin, nak berusaha sungguh kan. Memang ini dah Tuhan jadikan kan. Kita bersyukurlah kita tidak dalam golongan itu kan. Tapi kita ambil iktibar lah. Ambil iktibar, kita ambil iktibar. Kan. So memanglah kita kata, macam tadi mak kata, kenapa tak ada siapa bantu apa kan. Jadi yang kita yang kaya ni, kata deso kaya ni, yang ada kelebihan ni, kita kena bantu orang ni. Kena bantu tu sebab kata macam kita bayar zakat pada Baitul Mal bantu dia orang ni rumah. Cuma kenapa kes-kes macam ni terlepas pandang kan. Itu yang kita tak naklah bagi reasoning kata dia dah balik semula. Kalau kita melihatkan daripada keadaan dia tu bukan balik baru semalam balik tu, dah berapa lama dia balik kan. Jadi maknanya masyarakat setempat tak ambil peduli lah kisah tak ni. juga mak. Sebab kalau ikut yang masyarakat setempat, yelah kita tak tahu sebab saya di Kuala Lumpur kan, mereka di negeri lain kan. Tapi kalau ikut kan masyarakat dah bantu kan. Yang mengikut ceritanya lah, masyarakat dah bantu. Tapi kena istiqamah, tak boleh bantu 2 tahun yang lalu kemudian biarkan. So di sinilah maknanya peranan masing-masing kan. Maknanya unit-unit masyarakat yang mempunyai peranan masing-masing. Jadi orang yang kaya, kalau dia tak mampu nak pergi sendiri, dia kasih duit. Orang yang boleh pergi hantar, pergi hantar. Dan orang yang boleh ubati. Kalau macam anak-anak tu tak sekolah kan, so mungkin ada satu pihak yang ramai perlu. Ramai pula tu anak tu berapa orang. Ini yang kita nampak mak, yang kes-kes kita nampak. Yalah kan? yang nampak. So di sinilah peranan masyarakat kan. Jadi bila kita dapat tahu ada yang melibatkan anak tak sekolah ataupun penderaan dalam keluarga, suami pukul isteri ataupun isteri pukul suami kan. So itu harus dimaklumkan ya. Kadang-kadang yalah kita hidup kadang-kadang dalam masyarakat ni kita rasa jangan kacau jangan jaga tepi kain orang kan. Tapi kadang-kadang benda ni ada benda yang kita tak boleh kacau ke tepi kain orang lah. Ada benda yang kita boleh kacau kan? Benda-benda yang melibatkan keselamatan kan, kebajikan hidup dia. Cuba kita tak nampak, kita tak tahu, kita jangan tuduh-tuduh lah. Jadi mak pun tak suka lah kata pengotor lah, apalah, semua malas lah apa. Kita tak boleh menuduh orang kan. Untuk mentang-mentang lah kita tidak bernasib begitu kan. Kita tak boleh kata orang kan. Kita kena rasionalkan pemikiran kan kita, dan kita empati dengan nasib orang tu. Dan kita minta bantuan, minta orang bantu kan. Dan mungkin dalam kes macam tu lah, bila macam mak kata tadi kan, kalau orang tu kita tak boleh judge kan. Jadi mungkin dalam kes ni kita perlu hubungi
macam ni lah, macam adakah pihak kaunselor dah tahu benda ni kan. Pihak, maknanya dia kes ni dia macam sangat pelik kan. Hidup dalam sampah sarap macam tu. Bila dia abnormal, dia perlu tindakan segera dari segi perubatan lah. Maknanya perubatan bukan sekadar yang fizikal, ubat-ubatan. Dia ubatan termasuk juga mental lah, jiwa, emosi kan. So perlu diambil berat lah benda ni. Kita harus cakna lah benda-benda ni kan. Semua. Yalah, jadi kita, maknanya kita yang jauh daripada tu pun kita rasa, mesti kita rasa empati dengan nasib orang tu kan. Dan kita ambil iktibar. Dan kalau kita ada lebih duit ke, kita nak sedekah, kita sedekah lah. Pada tabung pada siapa ustaz yang menganjurkan tu, kita sedekah lah kan. Ni sebagai kita punya empati dengan nasib orang kan. Sebab ada orang kata, nanti nak kasih duit nanti disalahgunakan. Itu cerita lain kan. Itu cerita lain. Ini semua bergantung pada kita, niat kita lah kan. So kalau kita nak bantu je. Bantu je, tak payah dipetikaikan ke mana perginya duit tu. Okay? Kalau kita worried duit kita disalahguna, letak duit kita kepada tempat yang kita yakin akan diguna di jalan yang betul kan. Jadi persoalan disalahgunakan ke ataupun sia-sia je kasih duit orang tu tak berubah, itu cerita lain. So kita sebagai masyarakat ada peranan kita masing-masing kan. So kalau kita tak mampu dari segi wang ringgit nak kasih barang, doa pun bantulah. Doa bantu bagi apa. Dan kita doakan orang-orang yang berkemampuan kan. Yang berkemampuan tu dia lakukan sesuatu. Berkemampuan dari segi tenaga, berkemampuan dari segi duit kan. Dan ilmunya juga dia bantu. Dia bantu. Tak payah nanti kita dah tengok video tu, pergi je. Itu yang langkah yang terbaik lah. Daripada kita bising-bising dalam Facebook kan. Jadi kita tapi mak, netizen ni dia punya makanan memang bising tu. Dia lagi bising cerita tu, dia lagi kasi macam seronok satu macam kan. Itu pun penyakit juga tu. Penyakit kita suka menghina orang, kita suka judge orang, kita suka berburuk sangka dengan orang kan. Kita orang buat baik je, kita ingat nak menunjuk, nak riak, nak apa ujub lah apa semua kan. Tu kita punya tu pun penyakit juga kan. Jadi kita jangan nilai, tu yang mak kata tu, kita jangan nilai orang. Kita pun ada juga penyakit dia kan, yang kita tak sedar kan. So bila kita kata pengotor tu miskin kerana pengotor, miskin adab pun kerana kotornya hati kan. Jadi sekarang ni bila kita melihat orang yang miskin tu, kita pun harus lihat diri kita jugalah. Kita ni miskin budi bahasa ke miskin adab kan. Miskin dari perasaan kita, kita tak empati dengan nasib orang. Jadi kan. Kemiskinan juga. Jadi jika kita kata miskin kerana pengotor, so miskin budi bahasa juga kerana kotornya hati kita. Jadi kita pun harus ambil iktibar lah dari segi itu. Jadi kalau itu maknanya kita pun perlu ubati lah. Sama macam kita kata keluarga di sana perlu ubati kan. Tu kadang-kadang kita tengok kisah-kisah di Facebook ni, yang cerita ni memang banyak boleh iktibar kan. Iktibar kepada kita. Jangan kita seronok kita tengok je. Kita ambil ni tambah pula pencah kan. Kita netizen kita tengok kan. Kita tengok tu, kita Allahu Akbar, kata Astagfirullahalazim, kata kita ambil iktibar daripada apa yang berlaku kan. Dan kemudian itulah ada dah bergaduh-gaduh pula ustaz apa sama ustaz. Sebab mak tengok, mak follow juga ni apa perbincangan ustaz sama ustaz ni kan. Dia sama dia pun ini juga bertelagah juga kan. Sebab part ni lah kadang-kadang yelah, bila kita membaca komen netizen kan, kita pun rasa macam marah kan. Kita pun ikut rasa macam nak join sama lah kan. Tapi benda ni isu yang kita nak perangi ni, kemiskinan ni, kotor, siapa yang bagi duit, siapa yang nak laksanakan ni. Dia isu miskin tu lain, apa yang kotor ni lain, ni different issue kan. Different issue. Tak semestinya orang miskin tu dia kotor, tak semestinya orang yang kotor tu miskin. Sebab yang kita tengok orang kaya ni, dia ada pembantu rumah kan. Ada pembantu rumah kan. Nanti kalau rumah tu dia biar pada dia kan, sama juga kan.
Jadi kita itulah kata ni dua separate issues lah. Miskin dan juga kotor. Kebetulan kita tengok ni. Jadi kes ni bukan terpencil kan, ramai. Cuma kita rasa empathy lah dengan nasib dengan ada orang sakit, dengan budak-budak kan. Tu kita rasa empathy dan kita dan ditambah pula benda ni tular kan, tular. Viral. Jadi kita tular pun tu orang pasal orang tengok sampah sarap tu lah kan. Banyak isu lah yang berkaitan dengan cerita tu kan. Tapi itulah bagi kita tak nak pula disebabkan kisah itu kan, kita anak beranak pula kan berdebat pasal isu tu kan. Sebab benda tu harus dijadikan iktibar. So mak pun tak berani nak cakap sebab rumah kita pun bukanlah bersih sangat kan. Bukanlah bersih, sekadar bila berjalan, tak, kalau berjalan lantai tu melekit dia baru tak ada masa sebenarnya kan, walaupun kita kata kita duduk di rumah kan. Dan itu sebab dari satu tu tak mau rumah besar-besar. Kalau rumah besar-besar ni nak kena ada pembantu, nak kena ini kan. Dan benda-benda ni tak beli. Pakaian baru pun dah tak beli lagi. Yang mana lama je recycle je. Dengan upcycle. Upcycle. So mak, dalam seminit lagi mak ada nak tambah apa-apa? Jadi macam mak rasalah kan, apa-apa yang kita tengok ke dengar ke untuk pertama kali tu, kita jangan buat judgement lah. Kita jangan buat judgement dan jangan berprasangka buruk lah dengan selalu kalau kita dengar je, itu mesti ni, itu mesti macam ni. Jadi kita selalu bersangka baik lah kalau kita tengok nasib kita ambil iktibar daripada apa yang berlaku. Kita kata alhamdulillah nasib baik aku tak macam tu, alhamdulillah lindungi anak-anak aku daripada macam tu. Sentiasa kita rasa syukur yang kita tidak berada dalam situasi tu. Itulah mak rasa kan. Jadi elakkan daripada kita sentiasa buat judgement lah. Belum apa-apa lagi kita dah kadang-kadang benda tu belum berlaku pun kita dah buat pre-judgement dah kan. Tu elakkan lah. Itu menunjukkan sikap kita yang miskin juga. Itulah. Betul. So macam Muni, sebab Muni ingat peribahasa lah, dia kata apa, kalau dengar guruh di langit, air tempayan dicurahkan kan. So maknanya sama juga macam kita dengar je bunyi tu kan, bunyi apa-apalah, kita viral ke apa-apa, macam tu lah kita dah siap-siap buat judgement lah kan. Tapi benda tu ialah sebagai manusia biasa, kita tak boleh lari daripada judgement ni. Tapi tu dia kena ubah sikap tu. Sikap kita tu kena ubah. Dia datang spontan lah benda ni kan. Tapi kita juga sebagai manusia biasa diberikan akal kan, dan diberikan kematangan. Kematangan itulah yang menyebabkan kita boleh berfikir dan bertindak sewajarnya. Jadi jika dalam kita berkemampuan, kita bantu semampu kita buat lah yang kita boleh kan. Tapi jika tak mampu, tak payah lagi nak menambahkan beban kepada orang yang sepatutnya ataupun orang yang mengalaminya lah. Jadi jika ada sebarang komen ataupun cadangan untuk topik yang akan datang, boleh letak di bahagian komen. Dan jika anda suka video yang ini, topik kali ini, boleh share dengan kawan-kawan yang lain dan juga jika berkesempatan boleh tonton kita punya siri yang akan datang Sembang M&M setiap hari Sabtu. Jadi saya Mimi Saleh dan Mak Hajar Rahmat Saad mengucapkan Assalamualaikum dan sehingga jumpa lagi. Waalaikumsalam.